Okay, motivation. Jadi, motivation ini, kalau misalnya kita boleh create an organization, kita boleh hire people, ramai-ramai duduk dalam organisasi, tetapi but people in our organization are not motivated, then basically everything will fail. We are not going to progress according to what we want because people are demotivated. So that's why motivation is very important topic that managers must basically must understand how to motivate their workers or employee. So what is motivation? Defined as psychological forces within a person that determine direction of behavior, effort, and persistence. Meaning to say, what motivate us? What basically keep us in that organization? Okay. Katakanlah misalnya dia ada factor-factor tertentu. Jadi the way we behave, how much effort that we put, and whether we are going to keep on doing what we do basically depend on many factors. That's what motivation is all about. Dia ada intrinsic motivation, extrinsic. Intrinsic tu internal. Internal meaning to say you perform ataupun you behave in certain manners because it is self-satisfying. Itu panggil intrinsic. It is inside you. Nobody can force you to do so, but you like to do so because you feel that once you fulfill your work, you feel so satisfying. Itu dipanggil intrinsic. Extrinsic motivation, people do because of the consequent ataupun dia panggil reward lah. What reward do we get? Contohnya payment, bonus, and all kind of benda-benda lain-lain. Kita kata hadiah khidmat cemerlang ke, whatever ke, pangkat ke. That's what we call intrinsic. Extrinsic. Jadi inside ataupun external factor lah. Jadi regardless of that factor, whatever it is, dia basically diperlukan. Okay, diperlukan to motivate people. Okay. Outcome and input. Outcome is being defined by, there are so many outcome. Just example dulu. Pay, autonomy, accomplishment dan sebagainya. Bonus dan sebagainya, itu kita masuk outcome. Manakala input is basically what you give. We as workers, what is being expected from us. Maksudnya our skill, our time, knowledge, behavior, itu semua ialah input yang kita beri. This could be a better. Jadi Rajah ni sebenarnya ada dalam you punya textbooks yang saya copy paste masuk dekat sini. Okay, kalau kita lihat contoh input tadi. Ini dia. Input ni daripada kita sebagai pekerja, we give our time, effort, education, experience, skill, knowledge, we behave in certain manner. Semua itu ialah input yang diharapkan dalam satu organisasi. Okay. Output yang kita panggil organization pay us, contohnya payment, job security. Kalau tak kena buang kerja tu okey lah, benefit, vacation time, job satisfaction, autonomy, responsibility. Kenapa misalnya kita bekerja sebagai pensyarah ke sebagainya, bagi saya one of the outcome yang banyaknya ialah autonomy, ataupun kita kata kita ada some flexibility dari segi timing berbanding dengan kerja yang lain dan sebagainya. Banyak lagi dia punya outcome. Okay. Bila kita cerita tentang motivation ni, managers need to understand certain theory of motivation. Sebab nanti dia sebagai manager, dia nak implement how to basically
motivate workers. Jadi sebelum dia nak tahu how tu, basically dia nak tahu apa yang menyebabkan orang tu, faktor-faktor yang motivate people. Jadi pengkaji-pengkaji banyaklah daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita tengok tahun 1960-an ataupun ada yang earlier lagi, they come up with all kind of theory. They name it all kind of theory. Tetapi bagi saya, bila saya baca all this kind of theory, teori ni kadang-kadang ada banyak yang overlapping, dan teori ni sebenarnya dia complement each other lah. Dia tidaklah kita panggil konflik. Dan bila kita faham apa yang berlaku sekarang ataupun kita ni bekerja, sama ada kita ni motivated atau tidak, sebenarnya memang banyak telah pun diceritakan daripada teori-teori ataupun pengkaji-pengkaji yang terdahulu. Okay? Contohnya Victor Room ni. Dia kata motivation dia ada kena mengena dengan effort dengan performance. Consists of 3 area: expectancy, instrumentality dan juga variance. Contohnya dalam expectancy ni, maksudnya dia kata kalau kita bagi a lot of effort, sepatutnya dia punya performance, dia punya, kata kalau kita put banyak effort, patutnya KPI itu meningkat lah. Itu dia punya expectancy tadi. Instrumentality ni maksudnya kita fokus on certain work area ataupun kerja yang kita expect akan dapat markah yang lebih tinggi. Okay. Manakala values ni dia lebih fokus kepada outcome. Outcome apakah yang dikatakan desirable. Maksudnya yang mendapat markah lebih tinggi. Katakanlah contoh di UTM ni, oleh kerana kita ni kategori research university, teaching ni sebenarnya dia markah dia tak banyak. Yang markah banyak ialah research dan juga paper dan sebagainya. Paper pun dia ada banyak kategori. Jadi kalau misalnya bagi orang yang nak naik pangkat cepat, dia tak perlu mengajar ni, tak perlu banyak sangat. Dia banyak kena buat research, kena buat benda-benda lain. Sebab itu yang diambil kira oleh research university. Sebab research university dia ada KPI dia. Contohnya, kalau misalnya you are working in a non-research university, politeknik dan sebagainya, mungkin dia akan fokus on outcome yang lain. Jadi kita kena pandailah play around dengan situation. Jadi itu contoh kita panggil tadi teori yang pertama, Wirum. Okay, teori yang seterusnya lah need theory. Okay, need theory ni, ni pun popular juga. Kita panggil Maslow, Abraham Maslow ataupun Clayton Alderfer ni, ERG. Clayton Alderfer ataupun Maslow. Maslow ni mungkin everybody pernah dengar teori motivation daripada Maslow. Jadi Maslow ni sebenarnya dia bagi dalam bentuk piramid ataupun dia punya explanation dia. Piramid tu maksudnya physiological. Yang paling asas sekali. Kenapa orang bermotivasi? Kenapa ke orang bekerja? Apa dia punya faktor yang memotivasikan pekerja tersebut? Kerana the need for food dan juga tempat tinggal untuk tidur. Inilah basic lah. Itu yang dipanggil basic need. Semua orang perlukan nak makan dan juga tempat tidur. Jadi sebab tu orang terpaksa bekerja lah. Kemudian, kalau yang ni dah cukup, then orang looking for benda ni pula, safety. Safety ni maksudnya kita panggil, kalau dia punya explanation tadi, security dan juga stability. Security, stability. Okay. Adanya misalnya kemudahan pay yang mencukupi, okay. Job security tadi tak kena buang. Kalau misalnya dia bekerja dengan company yang kukuh, dia rasa selesa. Jadi biasanya dia akan go for that. Yang ketiga, love and belonging. Love and belonging ni maksudnya tadi, yang ni social interaction and love.
Interpersonal relationship dan juga parti. Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang kita bekerja dalam satu company bukanlah kerana dia punya gaji bagus sangat pun, tetapi adanya kawan-kawan. Sebab tu kita tak berhenti kerja. Kawan-kawan tu yang make our life basically become happy, meaningful. Jadi yang menyebabkan kita nak berhenti kerja pun kita rasa macam ni. Nanti pergi ke tempat lain mungkin kita tak ada kawan-kawan yang seperti mana yang mungkin satu kepala dengan kita lah. Dan kadang-kadang kawan-kawan ni lah yang menjadi, kawan-kawan tempat kerja ni lah yang menjadi jiran kita. Kita punya partner sampailah kita hidup pun macam tu. Because of kawan tempat kerja. Bukan kerana jiran-jiran yang kita beli rumah tu mungkin dia bukannya jadi kawan baik kita, tapi lebih kepada ini. Yang seterusnya, esteem. Esteem ni, feel good about oneself, promotion and recognition. Kenapa dia bekerja di satu tempat tersebut? Kerana dia boleh dapat promotion, jadi dia happy. Dia dah naik pangkat pemuda, jadi orang recognize dia, panggil dia dengan gelaran-gelaran yang ni. Contohnya kalau dalam universiti, dia ada gelaran-gelaran tertentu. Tetapi kalau misalnya dia keluar daripada universiti, tidak bekerja lagi, gelaran tu orang tak pakai dah. Contohnya, dia dapat profesor semasa di universiti. Tapi bila dia pencen ataupun dia bekerja dengan company, orang tak panggil dia profesor sebab gelaran tu hanya semasa di universiti saja. Okey? Kecuali dapat gelaran datuk lah. Datuk mana-mana boleh guna kan. Lepas tu, last kali, self-actualization. Ini dia punya ultimate dia lah. Ultimate dia maksudnya, dia ada kepuasan yang tersendiri. Bila dia bekerja, dia macam seronok, dia puas hati dengan kerja dia tersebut kerana bukanlah kerana gajinya tinggi ke, kerana faktor-faktor lain, tapi dia puas hati. Jadi menyebabkan dia sentiasa bermotivasi kerana dia puas dengan apa yang dia buat. Jadi ini ultimately kalau kita dapat benda ni, biasanya orang tu dia tak berhenti kerja kerana dia mungkin dah sampai level ini. Okay? Mungkin yang lain-lain tu dia tak dapat, tapi that is the best thing lah, pyramid tadi. Aldefer ERG. Aldefer ni masih lagi dalam kategori need theory, cuma dia grupkan, dia macam ni. Yang teori Maslow tadi, pyramid tadi, dia cuma grupkan kepada the first two ni, dia panggil existence, relatedness dengan growth. Okay. Kalau kita tengok growth ni maksudnya career path. Orang grow dia punya career ni. Ini career dia buat lama kat sini lah. Ini orang lebih kepada belonging kepada organisation dan sebagainya, kawan-kawan. Ini ialah keperluan asas. Orang bekerja kerana faktor keperluan nak makan, minum dan juga ada tempat tinggal dan sebagainya. Okay, itu need theory. Kemudian McGregor propose ataupun dia sebut teori X dengan teori Y. Teori Y ni, dia assume employee like to work, seek responsibility dan sebagainya. Tetapi ada juga dalam kalangan employee, dia panggil teori X. Teori X ni orang yang pemalas. Ada atau tidak dalam organisasi? Memang ada. Dekat tempat kita orang pun ada. Memang pelik manusia ni. Ada orang yang memang suka bekerja kerana dia suka terima cabaran, dia feel responsible nak buat itu. Tapi memang ada orang yang bekerja tapi boleh kata menghilang. Orang pun tak boleh buat apa-apa. Ini jenis kategori pemalas. Memang ada. Oh, bahaya orang macam ni. Tapi tak banyak lah kan. Kemudian, motivation hygiene theory. Motivation hygiene theory ni maksudnya dia ada motivator need. Okay, motivator need ni related to nature of the work and how challenging it is, outcome, autonomy, responsibility dan juga interesting. Hygiene need. Hygiene need ni lebih kepada isu kita panggil well-being lah, welfare. Kalau misalnya dalam satu organisasi, welfare dia tidak dijaga, itu yang faktor yang demotivating factor. Ini contoh hygiene tadi.
outcome autonomous, ini yang outcome yang biasa tadilah. Kalau misalnya pay, interesting work, jadi dia rasa suka kerana kerja tu fulfill dia punya need tadi. Jadi sebenarnya dia sama juga kalau misalnya kita kata hygiene ni dalam Maslow pun dah ada. Jadi sebab tu saya kata tadi, whatever teori, dia kadang-kadang dia overlapping, dia reinforce each other. Dia jarang yang konflik lah. Ni contoh tadi. Herzberg tadi, nampak tak? Dia hygiene, okay, ada faktor yang demotivating, jadi dia bagi lebih detail lagi lah. Fringe benefit, vacation dan macam-macam lagi. Ada yang faktor yang motivating. Okay. Equity theory. Equity theory ni pun menarik juga. Okay. Equity theory ni Stacey Adams 1960s. Dia bagi konsep outcome dengan input. Input ni apa yang kita, effort kita. Outcome ni maksudnya apa yang kita dapat daripada segi payment, bonus, benefit dan sebagainya. Jadi isu dia, ada yang isu equity. Katakanlah kita kata equity ni. Equity ni maksudnya kita bekerja banyak tu dan kita dapat bayaran banyak mana yang kita bekerja. Jadi itu equal lah. Bila equal tu, okay, orang satisfy. Itu yang dipanggil equity. Underpayment equity. Underpayment equity ni, biasanya kita panggil kita bekerja, kita put a lot of effort, tetapi kita dapat gaji yang sama dengan orang sebelah kita. Jadi equity theory ni sebenarnya dia membandingkan dengan rakan sekerja kita. Jadi yang pertama sekali sama rata. Kita bekerja banyak tu, kita dapat banyak tu dan dia orang sebelah tu pun sama juga. Okeylah, fair. Yang sekarang ni situasi yang kedua ni, kita bekerja keras. Kawan sebelah kita tu tak bekerja keras tapi bayarannya sama. Ini yang dipanggil underpayment equity. Jadi timbulnya rasa tak berpuas hati nanti. Yang ketiga, overpayment. Overpayment ni dia terbalik daripada underpayment. Maksudnya kerja tu tak banyak mana, tetapi payment dia macam terlebih. Mungkin orang happy kot, kerja sikit payment lebih. Tetapi ada juga isu ethical, isu moral, isu rasa bersalah. Jadi maksudnya nanti kalau orang tu rasa bersalah, dia akan cuba put lot more effort in order to be equal with the payment yang dia dapat. Tapi mungkin orang macam ni tak ramai lah. Dia rasa dia dapat bayaran terlebih daripada apa yang dia put effort. Dengan cara yang tak langsung, dia akan cuba double up dia punya effort tadilah. Itu pun ada juga. Okay. Tapi whatever it is, equity ni dia akan menimbulkan masalah. Contohnya, kalau equity tadi sama rata satisfy. Kalau misalnya dalam satu situasi underpayment, dia akan menyebabkan kemarahan. Manakala yang satu lagi overpayment, dia mungkin ada isu tentang guilt, rasa bersalah. Mungkin pada setengah orang, tak kisahlah, kita buat kerja sikit dapat banyak, happy lah kan. Tapi ada setengah orang yang macam tak puas hati because of macam itulah kan, dia buat sikit dapat banyak. Okey, jadi itu semua goal setting teori ni pula dia tentang, dia fokus kepada goal. Tadi kita dah sebut dah tadi sebenarnya apa yang memberikan impact yang lebih besar. Sebenarnya benda goal ni banyak diamalkan oleh organisasi sekarang pun banyak. Macam UTM tadilah saya kata. Dia melihat kepada kebolehan orang-orang tertentu, apa yang dia boleh contribute banyak. Jadi ini kata kalau orang tu good at certain thing, jadi dia boleh buat benda tu lebih banyak. Jadi at the end of the day, dia di-consider sebagai high performance juga. Dia tak boleh nak sama rata kan, jadi dia susah kalau misalnya macam tu. Learning theory. Learning theory ini basically, kalau secara ringkasnya kita nak sebut, learning theory ni panjang. Maksudnya manusia ni, dia akan
adapt. Okay, dia akan adapt kepada environment di mana dia akan belajar. Katakanlah dia tengok kawan sebelah dia dapat bonus lebih tinggi. Kenapa kawan sebelah dia dapat bonus lebih tinggi? Kerana dia ada kemahiran, skill tertentu, dan manakala kita pula tak ada skill tertentu. Tetapi kita learn. Kita pergilah berkursus, kita yang boost our performance by learning. Jadi dengan meningkatkan knowledge kita. Jadi at the end of the day kita akan jadi at par with people yang kita panggil high achiever tadi. Itu faktor yang dipanggil learning theory. Yang ini pun sama dalam kategori yang sama, organization behavior modification, ni apa benda, social learning theory, semua sama tadi lah. Pay and motivation. Okay, pay and motivation. Pay can help motivate workers, memang tak dapat dinafikan. Dalam teori expectancy pun sama. Pay is instrumentality. Memang dia sentiasa dikaitkan. You buat banyak, you dapat banyak. Ni teori pun sama. Pay itu ialah satu benda yang very basic, yang di mana orang perlukan duit untuk bayar all kind of necessary things. Equity theory, tadilah pay related dengan input. Goal setting theory, pay link to goal attainment. Ni KPI lah. Learning theory, outcome pay is distributed upon performance of functional behaviors. Okay. Jadi pay should be based on performance. Many firms do this with merit plan. Ini yang zaman sekarang ni kita disebut sebagai productivity based bonus. Productivity based bonus. Jadi kalau misalnya contoh kita kerja kerajaan, kita tak ada benda macam ni. Kita dapat bonus RM500, semua yang bekerja kerajaan, tak kiralah you bekerja tempat susah ke, tempat senang ke, semua dapat 500. Tapi kalau misalnya organisation, company, dia pay on productivity. Tapi kalau macam Singapore government, dia pay berdasarkan productivity. Maksudnya, semua orang layak dapat 1 bulan gaji. On top of that, mungkin akan ada orang dapat 1.1, 1.2, 1.3 sampai berapa lah. Berdasarkan productivity base. That should be the one lah. Tapi benda tu dia kena ada cara yang betul nak measure. Kalau tidak nanti jadi isu yang sama jugalah. Okay. Bonus. Merit pay. Merit pay tadi individual plan. Ini kalau misalnya kita boleh measure accurately, kita boleh guna ini. Group plan. Group plan ni maksudnya bonus berdasarkan group, insentif. Biasanya dalam kedai-kedai, contohnya yang saya tahu macam Starbucks, dia akan ada dia punya kedai-kedai dia. Memang dia punya bonus tu based on that kedai. Kalau misalnya kedai tu buat sale lebih banyak, jadi diorang akan dapat group punya bonus. Ada dan individual punya bonus pun dapat. Kalau tak boleh, inilah yang kerajaan kita buat ni, yang saya kata tadi. Semua dapat RM500 saja as a bonus, whatever, that's it lah. Sebab apa? Dia tak boleh nak measure. Ataupun dia malas nak measure. Tak ada mekanism. Bonus have a higher impact on motivation. Memang betul. Okay, memang betul. Dia can be used as a motivation punya, kita panggil cara lah. Kalau misalnya, sebab tu kalau misalnya organisation tertentu, kalau sebelum COVID ni memang bank-bank tertentu kadang-kadang bagi sampai beberapa bulan bonus. Dan yang 1 tahun, 2 tahun lepas ni, saya dengar daripada anak buah saya tu, dia kerja dengan company apa tu? Company penghantaran lah, delivery ni. Company apa yang USDHL ke apa. Dia orang bagi bonus sampai 5-6 bulan. Sebab bila dah banyak e-commerce ni, dia punya penghantaran punya business picking up. Sampai banyak tu contohnya. Okay. Jadi benda tu sebenarnya yang salah satu cara untuk motivate people. Okay, jadi lastly sekali ni ialah mind mapping. Jadi semua benda yang saya cerita tadi, kita boleh gabungkan dalam satu mind mapping ni. Jadi you boleh baca dia punya keyword-keyword untuk the
whole thing lah. Okay, jadi itu saja. Alright. Jadi saya buka kepada apa-apa pertanyaan. This is our last class for this semester and for this apa tu session lah.